Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamil bil khair. Pertama sekali dipanjatkan kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana pada hari ini sekali lagi saya bersiaran secara langsung untuk menyampaikan beberapa perkara berkaitan dengan pembangunan pendidikan di daerah Kuala Muda. Pada hari ini saya ingin membawa kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan satu tajuk, iaitu kemenjadian insan. Yang mana kemenjadian insan ini kalau dirujuk balik di dalam aspirasi Kementerian Pendidikan Malaysia, ia merupakan matlamat yang telah digariskan bagaimana nak menjadikan kemenjadian murid itu sendiri sebagai yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi untuk tajuk kemenjadian insan ini, saya ingin menarik perhatian kepada tuan-tuan dan puan-puan kepada satu pendekatan, iaitu yang saya namakan sebagai vocal cue. Vocal cue ini adalah penggunaan huruf-huruf, iaitu daripada huruf A, E, I, O, U. Yang mana kelima huruf ini kita gabungkan untuk membentukkan satu quotient ataupun satu kecerdasan, yang akhirnya kecerdasan ini adalah merangkumi bagaimana syumulnya seseorang insan itu dijadikan dan apakah hasil ataupun keberhasilan yang kita harapkan. Saya nak menyebut setiap huruf yang berkenaan. Yang pertama ni adalah huruf A. Huruf A ini adalah merujuk kepada attitude, iaitu sikap. Dalam kita nak memperlihatkan sikap ini, perkara ini perlulah kita lihat dari awal kelahiran anak-anak itu sendiri. Kerana sikap akan dipupuk di dalam keluarga dan diperkayakan apabila ia berada di alam persekolahan. Dan sikap ini adalah satu perkara yang sukar untuk kita didik ataupun kita belajar secara menggunakan teknik pedagogi yang tertentu. Tetapi ia merupakan sikap yang lahir daripada diri dan juga cara kehidupan yang ada di sekeliling anak-anak yang berkenaan. Itu berkaitan dengan sikap. Yang kedua, huruf E. Huruf ini adalah kita rujuk kepada emotion, iaitu emosi, perasaan dan sebagainya. Dan hari ini kita tahu bahawa emosi adalah merupakan faktor utama dalam pembentukan bukan sekadar di peringkat fizikal dan mental, tetapi juga yang melibatkan spiritual ataupun dari segi kerohanian kepada seseorang itu. Dan pemupukan emosi yang positif akan menghasilkan individu yang bersikap positif. Perkara yang ketiga iaitu huruf I, iaitu kita merujuk kepada intelek, intelektual. Jadi intelektual ini adalah sesuatu yang boleh hadir sama ada secara lahiriah ataupun hasil daripada kehidupan itu sendiri. Malah perkara ini diformatkan dalam bentuk pembelajaran yang tersusun ataupun anak-anak ini berada di alam pendidikan ataupun di alam persekolahan. Yang mana hari ini kalau kita tengok dari sejak zaman pendidikan itu bermula sehingga hari ini, banyak perkara yang difokuskan dalam pembentukan intelek. Dan kalau kita tengok di Malaysia ini sendiri pun, pada zaman dahulu lebih banyak kepada orientasi peperiksaan. Jadi orientasi peperiksaan ini hanya menguji dari segi tahap keintelektualan. Tetapi hari ini apabila kita melihat kementerian telah mengubah dari segi orientasi yang ada, iaitu kepada orientasi pertumbuhan, kita melihat bahawa perkara yang selain daripada keintelektualan juga diberi perhatian dari segi pembangunan diri, yang mana pengembangan ini akan melibatkan sikap dan juga melibatkan emosi kepada anak-anak itu. Yang keempat ialah dari segi O, huruf O,
yang ini saya kita huraikan sebagai organize. Jadi kita kata organize ini bukan saja organisasi dalam bentuk organisasi, tetapi bagaimana seorang anak itu untuk mengorganisasikan dirinya. Macam mana dia nak manage dirinya. Macam mana dia nak pastikan dirinya berada pada satu landasan yang betul, seperti mana yang dikehendaki oleh pihak kerajaan, seperti mana yang dikehendaki oleh pihak masyarakat, seperti mana yang dikehendaki oleh ibu bapa dan juga dirinya sendiri. Jadi apabila organize ini wujud dalam diri seseorang itu, maka ia mempunyai matlamat hidup yang telah ditetapkan lebih awal. Dan apabila bergerak di atas matlamat, maka ia akan berada pada landasan yang betul. Dan akhir sekali huruf U, iaitu unity. Unity ini ataupun kita katakan sebagai kesepaduan. Jadi maknanya segala perkara yang saya sebut tadi, sikap, iaitu attitude, emosi, intelek dan juga organize tadi disepadukan, maka akhirnya kita boleh menghasilkan satu kemenjadian insan yang syumul dan insya-Allah akan dapat memberi satu peranan yang cukup baik kepada masyarakat. Jadi di peringkat Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Mudayan melihat perkara ke arah kemenjadian insan ini merupakan satu perkara yang sangat perlu dititik beratkan dan perlu diberi satu ruang untuk memastikan program ataupun aktiviti yang melibatkan pembangunan insan ini dapat diterapkan. Oleh itu, pihak Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Mudayan merancangkan, menjenamakan satu program yang berbentuk rakaman seperti yang mana dilaksanakan ini dalam bentuk yang kita panggil sebagai iBakat. Jadi iBakat ini adalah satu bentuk program, satu program rakaman yang kita akan melibatkan seberapa ramai pelajar yang ada di daerah ini untuk ditampilkan dengan pelbagai kreativiti dan juga pelbagai kemahiran yang ada pada mereka. Dan ini kita akan kongsikan dengan rakan-rakan pelajar yang lain yang boleh melihat ataupun mempelajarinya dari masa ke semasa. Jadi iBakat ini saya nak huraikan sedikit apa yang dimaksudkan sebagai iBakat. Yang pertamanya, I itu sama juga seperti mana I yang awal tadi, iaitu intelek. Tapi kali ini saya rumuskan dia sebagai intelligent, iaitu kecerdasan. Bila saja kecerdasan ini, ia meliputi pelbagai perkara. Kerana ia boleh dikatakan sebagai how to acquire the knowledge and skill. Bagaimana kita nak dapatkan pengetahuan dan juga meningkatkan kemahiran. Dan perkara ini dia memerlukan kepada capacity, mental capacity. Jadi mental capacity ini maka dia akan melibat ke bagaimana cara anak-anak kita untuk menggunakan emosi mereka, menggunakan daya tahap keintelektualan mereka untuk memastikan mental capacity berada pada tahap yang sepatutnya. Kerana dengan menggunakan intelligent tadi, maka kita akan membolehkan pelajar-pelajar kita ini menguasai dari segi power of reasoning. Maknanya kuasa kepada sesuatu sebab kenapa mereka melaksanakan perkara ini. Dan kemungkinan besar akan kita lihat di kalangan anak-anak kita ni yang Allah anugerahkan dia sebagai pelajar yang gifted, yang mempunyai satu kelebihan berbanding dengan pelajar-pelajar yang lain. Inilah ruang dan peluang yang ada yang kita cuba aturkan supaya anak-anak kita yang ada ini dapat kita tonjolkan, kita tampilkan mereka untuk berkongsi segala pengetahuan dan juga kemahiran. Yang kedua, B, iaitu dari perkataan bakat, B itu adalah kita rujuk kepada keberanian, brave. Keberanian. Jadi keberanian ini bukan saja nak menunjuk kata kita ni power ataupun kita mempunyai sesuatu apa orang kata keadaan diri yang berani dan sebagainya, tetapi sebenarnya adalah bagaimana kita nak berhadapan dengan sesuatu perkara. Yani ready to face and showing the courage.
Yang ni yang penting. Macam mana kita nak berhadapan dengan sesuatu isu, dengan satu masalah, dan dalam masa yang sama juga kita nak menggalakkan perkembangan diri kepada anak-anak berkenaan. Dan dengan wujudnya keberanian dalam diri ini, keberanian ini secara tak langsung dia akan mempertunjukkan ataupun menonjolkan dari segi mental dan juga moral, kekuatan mental dan kekuatan moral yang pada anak-anak itu untuk berhadapan dengan sesuatu perkara yang akan mereka lalui. Seterusnya ialah adapt. Adapt ini adalah sesuatu perkara yang kita boleh katakan kita perlu pastikan anak-anak kita ini dapat menyesuaikan diri dengan sesuatu keadaan. Bukan saja kita nak melatih kepada anak-anak kita, tapi kita juga nak melatih kepada diri kita. Kalau hari ini, adapt ni bolehlah kita kata sebagai mentransformasikan diri kepada sesuatu perkara yang baru. Yang ini kita nampak di kalangan guru-guru kita hari ini telah pun mula apabila kita memperkenalkan dengan PAK 21, kita melaksanakan pelbagai bentuk pedagogi yang baru. Kita nampak ramai guru-guru kita yang telah mencuba dengan kaedah-kaedah pedagogi yang baru ini dengan sesuatu yang lebih menarik. Dan inilah yang perkara yang kita perlu beri ruang kepada anak-anak kita untuk memperjelaskan ataupun untuk mereka menerima skill how to adapt a new condition. Kerana perkara ini kita kena ajar ataupun kita kena pastikan anak-anak kita mampu untuk modify diri mereka. Maknanya mereka mampu berada dalam sesuatu situasi yang berbeza-beza dan mereka menyesuaikan diri mereka dengan keadaan berkenaan. Ketiga adalah K, kudus. Kudus. Kudus ni adalah satu perkataan ataupun kita katakan sebagai sesuatu yang kita anggap dia adalah berprestige. Bila kata berprestige, maknanya kita kena pastikan, kita kena ada suatu nilai yang kita katakan praise given for achievement. Ini penting. Dalam sesuatu perkara yang kita nak kepada anak-anak kita untuk meningkatkan lagi positif thinking mereka dan juga behavior mereka itu, kita kena ada sesuatu yang merangsang mereka. Khususnya memberi pujian ataupun memberi satu penghormatan di atas pencapaian yang mereka kecapi. Ini yang kita katakan sebagai kudus. Yang seterusnya adalah A, ability. Yang ini kita nak melihat kepada anak-anak kita dari segi kompetensi mereka nak melaksanakan sesuatu perkara. Hari ini kalau kita tengok ada anak-anak kita yang mampu untuk menggerakkan atau menggunakan gadget dan sebagainya, malah menghasilkan game yang cukup hebat. Kerana dia mempunyai satu kompetensi dalaman yang sangat menarik. Dan ini juga merupakan satu rujukan. Kalau kita melihat kepada anak-anak ini, ada kemahiran-kemahiran tertentu yang mereka punyai, tetapi kita kena mempunyai daya usaha bagaimana nak mencungkil potensi ini yang ada pada anak-anak kita. Dan yang akhir sekali adalah T, huruf T daripada perkataan bakat tadi, T iaitu trust, kepercayaan. Ini sangat penting. Setiap manusia perlu ada 3 perkara, iaitu untuk nak pastikan seseorang itu berasa dirinya berada ataupun sebagai seorang yang bertuah, maka ada 3 perkara yang perlu kita berikan kepada mereka. Yang pertamanya ialah kepercayaan. Yang kedua, orang itu perlu dihormati. Dan yang ketiga, orang itu perlu dihargai. Jadi dalam kepercayaan ini, kita kena pastikan anak-anak kita dididik untuk memastikan dia mampu untuk membuat sesuatu. Kadang-kadang ini kita risau nak bagi suatu kerja tu anak ni boleh buat ke tidak. Belum cuba, belum tahu. Itu yang penting dalam diri kita sebagai guru, sebagai pemimpin, sebagai ibu bapa. Kita kena pastikan kita mempunyai satu kepercayaan yang tinggi kepada anak-anak kita, kerana kita tidak tahu
potensi atau bakat yang ada di dalam anak-anak kita itu, kita tidak tahu apakah kemenjadian yang ada pada diri mereka. Dan perkara ini perlulah kita tonjolkan. Jadi saya sangat berharap dengan wujudnya sesi rakaman aib bakat ini yang mana kita akan senaraikan dalam bentuk penampilan guru dan juga anak-anak kita pada masa akan datang ini akan memberi satu rangsangan atau memberi satu ruang yang lebih luas untuk anak-anak kita berkarya, berfikiran secara kreatif, malah boleh membentuk satu inovasi yang lebih baik pada masa akan datang. Jadi saya ingat itu saja sebagai mukaddimah berkaitan dengan aib bakat ini, dan dengan ini saya melancarkan aib bakat bagi pejabat pendidikan daerah Kuala Mudayan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.